Yang hormat Timbalan Speaker, untuk memberikan saya peluang untuk membahas RMK 12. Perkara pertama yang saya ingin menyentuh ialah sama ada kerajaan cukup keazaman politik untuk melakukan pembaruan mengikut RMK 12 ini. Ini adalah sebab satu golongan elit politik dan peniaga telah wujud akibat kesalahgunaan DEB dan tindakan afirmatif mengikut kaum. Ini telah jelas dinyatakan di dalam buku Model Ekonomi Baru bahagian 1 muka surat 12, di mana satu senarai kesan negatif DEB telah diberikan dan antaranya ialah merentil itu dengan izin, rent seeking, kuasa kenaungan, political patronage dan proses perolehan kerajaan yang tidak telus. Hal ini mengakibatkan rasuah menular. So, apa yang penting kita nak tanya kerajaan adalah apa langkah dan cadangan yang akan diambil supaya bila golongan elit ini membantah, kerajaan boleh berjaya untuk melaksanakan reformasi atau transformasi yang dinyatakan di dalam RMK 12 ini. Perkara kedua ialah isu dan cabaran yang dinyatakan di dalam buku RMK 12. Ini termasuk produktiviti dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang rendah, kualiti pelaburan yang rendah, peralihan struktur ekonomi yang perlahan, serta jurang pembangunan antara negeri yang melebar. Pendidikan tidak menjanakan kemahiran dan skill set yang diperlu oleh industri, kadar pengangguran yang tinggi serta masalah skills mismatch. Masalah ini berpunca daripada kekhawatiran pelabur tempatan bahawa saham mereka atau perniagaan mereka akan terpaksa dijual kepada Bumiputera atau dirampas oleh kerajaan. Ini bangkit oleh sebab kekurangan keyakinan kepada kerajaan bahawa pelabur tempatan dapat berkawal perniagaan mereka, dan oleh sebab kekhawatiran itu mereka enggan menambahkan pelaburan atau menggunakan teknologi moden. Dan baru ini, isu syarikat pengantaran barang yang diwajib pindah 51% saham kepada Bumiputera telah menunjukkan bahawa kekhawatiran itu berasas. Pelaburan tempatan bukan Bumiputera yang terpaksa menyerah kawalan syarikat dan tidak dapat lesen custom. Ini menjadikan satu pengagihan yang tidak adil. Apa yang harus dibuat ialah kerajaan membantu usahawan Bumiputera dengan memberikan sokongan, dorongan, dana dan latihan kepada mereka untuk membina perniagaan mereka sendiri supaya mereka dapat bersaing dengan perniagaan lain. Tetapi ini tidak dilakukan. Apa yang jadi ialah mereka bukan Bumiputera dipaksa untuk pindah kawalan syarikat kepada Bumiputera. Ini merupakan rampasan harta dari pemilik bukan Bumiputera kepada Bumiputera. Apa yang perlu dibuat ialah untuk meningkatkan keyakinan pelabur tempatan bukan Bumiputera dengan mengadakan satu pendekatan baru, iaitu bukan tindakan afirmatif mengikut kaum, tetapi tindakan afirmatif mengikut keperluan. Kerajaan harus memberikan jaminan kepada pelabur tempatan bukan Bumiputera bahawa mereka tidak akan dipaksa untuk memindahkan saham kepada Bumiputera di bawah undang-undang, peraturan atau untuk memenuhi syarat lesen untuk menjalankan perniagaan mereka.
Perkara ketiga, Habis selayang, boleh sikit, boleh bercelah sikit. ya. Terima kasih Tuan Betul, terima kasih habis selayang. Sikit je. Soalan saya sebagai bukan pengamal undang-undang, adakah ini peraturan baru 51% equity ini? Terima kasih. Pada saya tidak perlu, kerana usahawan Bumiputera memang hendak dibantu, tetapi bukan dengan cara mengambil perniagaan atau harta orang lain. Ya. Perkara yang ketiga yang saya hendak sentuh ialah tentang dasar yang telah diamalkan selama ini yang bercanggah dan memberikan kesan negatif dan akhirnya kita tidak dapat mencapai RMK 10, 11 dan sekarang apa yang kita hendak untuk mencapai RMK 12. Dasar ialah pertama, kerajaan telah mengikut supply side economics, mengikut Ronald Reagan dan Margaret Thatcher untuk melakukan deregulation dan privatization. Ini adalah sistem ekonomi neoliberal di mana kerajaan tidak akan campur tangan di dalam ekonomi. Bersama dengan dasar ini, kerajaan telah melakukan dasar development state model, iaitu Look-East Policy, di mana kerajaan bekerjasama dengan swasta untuk mengadakan intervensi. So, dasar ini bercanggah dengan neoliberalism. Dan dasar yang ketiga ialah tindakan afirmatif dengan memilih individu tertentu, picking the winners, untuk memberikan projek privatization dan concession kepada mereka. So, ini tiga-tiga dasar bercanggah. Dan akhirnya, dengan kemelesetan ekonomi subprime pada 2008, ini telah menunjukkan bahawa ketiga-tiga dasar ini telah gagal. Apa yang perlu dibuat ialah kita hendak mengikut sistem ekonomi pasaran sosial, iaitu kerajaan menjadi referee untuk peraturan. Jangan campur tangan. Yang penting ialah mengesahkan kebebasan individu dan mendorong persaingan berasaskan keupayaan serta kelayakan dengan prinsip keadilan. Dan selain daripada itu, 6 prinsip yang disokong oleh dasar ini ialah kestabilan kewangan dan mata wang, pasaran terbuka, jaminan pemilikan harta, kebebasan kontrak, liability individu penuh, konsistensi dasar ekonomi. Dan kalau kita mengikut ini, apa yang sedang diadakan seperti cadangan untuk hanya memberikan penjualan saham Bumiputera kepada Bumiputera saja. Ini adalah satu dasar yang bercanggah dengan dasar open market. Akhirnya, pemegang saham Bumiputera akan rugi kerana tidak ada nilai, tidak ada pasaran. So, kalau kita mengikut dasar ekonomi pasaran sosial, ini tidak akan berlaku. Kedua juga ialah tentang pengurusan GLC. Pengurusan GLC, nilai aset mereka adalah lebih daripada 1 trilion ringgit. Ini adalah lebih daripada 4 bank. Dan kalau ini digunakan dengan berkesan, ramai lagi Bumiputera akan dapat mengatasi kemiskinan. Kita akan ada lebih ramai usahawan Bumiputera. Malangnya sebab naungan politik dengan kronisme ini tidak berlaku. Masa telah sampai untuk tukar cara untuk memilih pengurusan
jangan memberikan kepada ahli politik, berikan kepada profesional. Memang cukup profesional Bumi Putra yang ada, juga penjawat awam yang bersara yang mengada pengalaman, supaya mereka boleh dengan sebenarnya menggunakan kuasa dan kewangan yang ada untuk membinakan dan membantu kaum Bumi Putra. Akhirnya saya meminta kerajaan melihat kepada projek untuk kawasan saya Selayang, terutama ialah projek untuk meluaskan FT 3209 yang selama ini lebih daripada 20 tahun tidak diluaskan dan memberikan sesakan setiap hari. Kedua ialah juga B1 antara Bandar Baru Selayang ke Rawang untuk membina satu lorong untuk lori mendaki bukit yang setiap hari memberikan masalah kepada pengguna jalan itu. So ini adalah kesimpulan saya, ialah yang penting sekali untuk RMK ini, keazaman politik itu lebih penting daripada rancangan di atas satu buku, 500 lebih muka surat, supaya akhirnya kita dapat mencapai objektif yang kita perlukan. So, dengan ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Selayang. Ahli yang berhormat, saya nak berpantun boleh? Dina malam ni berlauk ikan, esok pagi nasi lemak buat sarapan. Idea, pandangan dan kritik YB dah luahkan, bersambung lagi hari Isnin depan. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 4 Oktober 2021. Terima kasih Ahli yang berhormat.